Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah akademik iaitu Puan Diana binti Jumandi dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membantahkan tajuk kesan buruk pencemaran air kepada manusia dan hidupan di air terutamanya di Malaysia. Sebelum memulakan pengucapan ini, eloklah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi adalah Siti Nazirah binti Muhammad Nawi, bernombor matrik D2020109468. Sebelum saya memulakan pengucapan ini, eloklah kita mengetahui apakah itu pencemaran air. Pencemaran air ditakrifkan sebagai perubahan yang berlaku ke atas air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang berpunca daripada bahan tercemar. Dan isu pencemaran air ini berlaku disebabkan oleh pembuangan sisa toksik dari perindustrian, sisa domestik, sampah sarap dan sebagainya ke dalam sumber air iaitu laut dan sungai. Dan isu pencemaran ini semakin membimbangkan ekoran daripada penurunan kualiti air yang akan menjejaskan manusia dan hidupan di air jika ia tidak diatasi. Dan tujuan saya memilih tajuk ini adalah untuk memberi kesedaran kepada pihak yang terlibat dalam melakukan pencemaran air ini supaya sedar akan perbuatan mereka akan memberi kesan negatif. Oleh itu, eloklah kita mengetahui apakah kesan buruk yang pertama. Kesan pertama daripada pencemaran air ialah menjejaskan kesihatan manusia. Pencemaran air menyebabkan kualiti air menjadi kotor dan tidak sesuai digunakan kerana air telah tercemar dengan bahan kimia seperti sodium, nitrat, merkuri dan sebagainya yang dapat memudaratkan kesihatan manusia. Dan oleh itu, manusia mudah terdedah dengan pelbagai penyakit yang berbahaya kerana penyebaran pelbagai penyakit ini dilakukan melalui aktiviti seharian manusia seperti makan, mandi dan minum air yang telah tercemar. Dan menurut Haryati Syafi'i 2018 mengatakan bahawa air yang kotor tidak sesuai digunakan untuk kehidupan seharian, apatah lagi untuk berrekreasi dan beriadah. Hal ini kerana air merupakan ejen yang paling aktif untuk berlakunya penyebaran penyakit. Dan antara penyakit yang telah dikenal pasti adalah hepatitis taun dan kegatalan kulit. Kesan yang kedua adalah menyebabkan kematian hidupan di air kerana pencemaran air melalui pembuangan sisa toksik akan menyebabkan air menjadi beracun dan tidak sesuai untuk hidupan di air. Hal ini kerana menurut AN 2018 menyatakan bahawa air yang kotor akan menyebabkan kandungan oksigen di dalam air itu menjadi semakin berkurangan kerana air telah tercemar dengan bahan kimia. Dan ini secara tidak langsung hidupan di air akan mati kerana tidak mendapat bekalan oksigen yang mencukupi. Dan daripada pembuangan sisa domestik ke dalam air atau laut akan menyebabkan sisa tersebut terkumpul di dalam laut dan ianya sukar terurai kerana bahan plastik, bahan itu sisa domestik sukar terurai. Dan ini akan menyebabkan kematian kepada habitat di hidupan air seperti contoh, saya bagi contoh, penyu di perairan Terengganu mati kerana tertelan plastik akibat perbuangan sisa domestik yang tidak terkawal. Kesan yang ketiga adalah menjejaskan pertumbuhan hidupan akuatik. Hal ini kerana pencemaran air akan menyebabkan proses pertumbuhan habitat tumbuhan akuatik seperti rumpai laut terjejas kerana berlakunya pencemaran seperti tumpahan minyak di laut. Hal ini akan menyebabkan proses menghasilkan oksigen daripada rumpai laut terjejas dan ini menyebabkan seluruh ekosistem di hidupan air terjejas.
kesimpulannya saya dapat simpulkan adalah pencemaran air ini memberi kesan negatif kepada banyak pihak, terutamanya manusia dan hidupan di air. Oleh itu, saya menyeru semua pihak agar untuk memastikan kita menjaga alam sekitar supaya ianya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Eloklah kita mengambil berat akan isu pencemaran air ini kerana air merupakan sumber bekalan yang penting dalam kehidupan kita. Dan saya akhiri dengan slogan, air yang bersih akan menyelamatkan kamu, tetapi air yang kotor akan membunuh kamu. Sekian daripada saya. Terima kasih.